Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alright. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Okay, so insyaAllah salam kenal. Okay, Hana, saya adalah Hana. Okay. So insyaAllah sebelum Hana memulakan, Hana nak ajar amarah kita punya Instagram lagi satu kan, Arayan Hijrah Global Sendirian Berhad. Okay, kita ada Telegram channel, okay, Arayan Hijrah Global Sendirian Berhad juga. Dan juga boleh subscribe kita punya YouTube channel, okay, Arayan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Okay, dan boleh juga like kita punya Facebook page. Okay, kita punya Facebook page, ramai tak tahu kita ada Facebook page, Arayan Hijrah. Okay, so boleh check dan like ataupun follow kami. Okay, so insyaAllah hari di hari kami akan kongsikan banyak lagi perkara, banyak lagi input-input ataupun banyak lagi promo yang kami nak kongsikan bersama insyaAllah. Alright, so insyaAllah pada hari ini Hana akan sharekan sunnah, okay, sunnah Rasulullah ketika pergi ke masjid. Okay, sunnah Rasulullah ketika pergi ke masjid. Okay, walaupun sekarang ni kita tak boleh ke masjid, tapi kita boleh belajar, kita boleh tahu kan, insyaAllah lepas habis je PKP kita dibenarkan untuk pergi ke masjid, kita boleh ikut sunnah-sunnah ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Okay, so siapa yang dengar live Hana ni, kalau nak share sesuatu boleh share. Okay, if you want to share something, kan nak share apa-apa saja, boleh share bersama sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, supaya kita pun dapat pahala kan bila orang tersebut lakukan kan. Mungkin Hana tersalah cakap ataupun Hana tak masukkan poin-poin penting, boleh share sama-sama. Okay, okay, so sunnah Rasulullah ketika pergi ke masjid. Okay, sunnah Rasulullah ketika pergi ke masjid. Yang pertama, Nabi SAW bersegera pergi ke masjid. Okay, Nabi SAW sentiasa bersegera kan. Maksudnya waktu solat Nabi SAW akan bersegera pergi ke masjid. Okay, bukan time tu lah baru nak ambil wuduk kan, time tu lah nak makan, nak minum kan. So sunnah Rasulullah apabila azan je Nabi SAW bersegera ke masjid. Okay, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Okay, sekiranya manusia mengetahui betapa besarnya ganjaran yang terdapat pada seruan azan dan saf pertama, "Thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi la yastahimu." Okay, dan mereka tidak dapat memperolehinya melainkan dengan mencabut undi. Okay, dengan mencabut undi, maka mereka akan mencabut undi untuk mendapat kelebihannya. Okay, walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaih. Dan sekiranya manusia mengetahui besarnya ganjaran solat zuhur di awal waktu, walau ya'lamu, okay, dan sekiranya manusia mengetahui besarnya ganjaran solat zuhur di awal waktu, nescaya mereka akan berlumba-lumba mendapatkannya. Dan jika walau ya'lamu nama
fil atamati wa subhi la atauhuma walau hauban. Okay, dan jika mereka mengetahui ganjaran isyak dan subuh, nescaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Okay, direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Okay, so bila hadis ni adalah direkodkan oleh Bukhari dan Muslim, maksudnya ia adalah hadis yang sahih. Okay, so apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Kan Nabi SAW kata apa? Kan kalau kita ni tahu betapa besarnya ganjaran yang terdapat pada seruan azan, kan bila kita dengar azan je, ataupun kita tahu ganjaran soft pertama, kan maksudnya bila kita solat kita di soft pertama, maka okay, barangkan kita tahu ganjaran seruan azan, kita tahu ganjaran soft pertama, kan, dan kita tak ada peluang untuk pergi ke soft pertama, kan, melainkan dengan mencabut undi. Maksudnya kita cabut undi lah, maksudnya siapa yang boleh pergi soft pertama ni, siapa yang akan solat di soft pertama ni, kan, maka mereka akan mencabut undi untuk mendapat kelebihannya. Okay, maksudnya orang yang tahu ganjaran seruan azan, orang yang tahu ganjaran berada di soft pertama, okay, mereka akan cabut undi, kan, sebab semua berlumba-lumba untuk pergi ke soft pertama, kan. Jadi orang yang menang cabutan undi tu akan mendapat kelebihan, maksudnya dia akan dapat ke soft pertama. Dan sekiranya kita tahu betapa besarnya ganjaran solat zuhur dan solat zuhur awal waktu, okay, tahu ganjaran solat isyak, tahu ganjaran solat subuh, mereka akan tetap mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Okay, tapi masalahnya sekarang ni kita tak tahu apa ganjaran, okay, ganjaran tersebut. Okay, Imam Nawawi berkata, at-tahjir ialah datang awal dan bersegera ke masjid. Okay, yang kedua, sunnah Rasulullah ketika pergi ke masjid, membaca doa pergi ke masjid. Okay, so apa doa dia? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al min khalfi nura wa min amami nura wa ja'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Okay, sedap sangat dia punya maksud. Ya Allah, jadikan cahaya dalam hatiku, kan. Allah maj'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan cahaya dalam hatiku. Wa fi lisani nura, okay, dalam cahaya pada lidahku, kan. Lisan tu adalah lidah. Waj'al fi sam'i nura, jadikanlah cahaya dalam pendengaranku. So kita nak semua semua anggota badan kita ni bercahaya. Waj'al fi basari nura, jadikanlah cahaya dalam penglihatanku. Okay, basari adalah penglihatan. Waj'al fi khalfi nura, jadikanlah cahaya di belakangku. Wa min amami nura, dan di hadapanku. Okay, bawahku. Allahumma a'tini nura, ya Allah berikanlah aku cahaya. Direkodkan oleh Muslim. Okay, sebelum kita baca doa ni, insyaAllah kita akan memperolehi cahaya-cahaya Allah SWT. Okay, cahaya tu memang kita tak nampak, tapi Allah SWT nampak, kan. Nabi SAW akan nampak cahaya tersebut. Kalau ianya bukan di dunia, nanti di akhirat kelak, kan, Allah Ta'ala akan beri cahaya tu kepada kita, kan. Sebab daripada situlah kita akan dikenalkan, okay, oleh yang bahawa kita ni adalah umat Nabi SAW, kan. Sebab masa ni Tuhan cerita, masa kita di pada mahsyar, kita tak ada apa-apa. Apa hadis tu semalam yang nak baca uratan, semalam nak baca, kita akan
dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan kita tak ada apa-apa kan, buhman kan, maksudnya kita tak ada apa-apa. Okay, so kita insyaAllah by means kan, dengan asbab kita baca doa ni, insyaAllah kita akan diberi cahaya pada hari kiamat. Dan dengan cara itu Nabi SAW kenal kita. Okay, so sunnah yang ketiga, sunnah Rasulullah SAW yang ketiga, berjalan ke masjid dengan sopan dan tenang. Okay, berjalan ke masjid dengan sopan dan tenang. Okay, itu adalah sunnah Rasulullah ketika pergi ke masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah," apabila kamu mendengar iqamah. Okay, so bila kita dengar iqamah, apa yang perlu kita lakukan? Famshu ila salah, hendaklah kamu berjalan bagi tujuan untuk mendirikan salat. Wa alaikum bis sakinah wal waqar, dan hendaklah kamu berjalan dengan tiga. Apabila kita jalan ke masjid, kita jalan dengan sopan dan tenang. Okay, jangan apa orang kata rushing kan, orang dah iqamat kita masih duduk makan ataupun baru nak ambil wuduk kan. So sunnah adalah bila kita dengar je iqamat, banyak berdasarkan kepada dalil-dalil yang menerangkan tentang kelebihan melangkah ke masjid. Kamu, aku tunjukkan. So bayangkan, satu amal mudah kan, nak Waalaikumsalam, dia Syari di TikTok. Assalamualaikum. Macam mana nak ubah diri untuk lebih beristiqamah? Kan nak cakap, ingat tak siapa yang selalu join Hana? Setiap kali, setiap minggu kan, dalam setiap minggu tu 2-3 kali mesti ada orang tanya macam mana nak kekal istiqamah. Betul tak Hana cakap? Okay, so jawapan Hana sama je. Yang pertama, baca doa kan. Doa yang Hana pernah share juga kepada kalian adalah Allahumma razuqna bil istiqamah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki kepada kami untuk sentiasa beristiqamah kan. Allahumma razuqna, senaja Allahumma masuk kepada ra, Allahumma razuqna bil istiqamah. Ya Allah, kurniakanlah kami istiqamah. Yang kedua, apa yang boleh kita lakukan? Kita tanya diri kita kan, setiap apa perkara yang kita nak lakukan, kita tanya, contoh yang Hana bagi hari tu, okay, contohlah kita nak tidur. Kita tanya, okay, Nabi SAW tidur tak macam ni? Contoh kita nak tidur menyarap. Kita tanya balik diri kita, okay, Nabi SAW tidur tak macam ni? Tapi Nabi SAW kan tak suka kan, Nabi SAW larang kita tidur menyarap kan. So kita boleh ingatkan diri kita, okay, sunnah Nabi SAW tidur menyiring ke kanan. Kadang-kadang saja Nabi SAW akan menyiring ke kiri kan. Contoh lagi, bila kita nak minum air kan, macam mana cara kita memegang gelas? Lepas tu kita tanya balik diri kita, Nabi SAW buat tak macam ni? Nabi SAW pegang tak gelas macam ni? Okay, so bila kita
always tanyakan diri kita, Nabi SAW buat tak macam ni. So kita akan tahu yang diri kita ni sebenarnya nak buat yang terbaik, kita nak istiqamah buat sesuatu, macam tu. So always tanya diri kita, Nabi SAW buat tak macam ni. So bila kita tak tahu sesuatu perkara tu, contoh macam mana Nabi SAW minum air, macam mana Nabi SAW pegang gelas, macam mana cara Nabi SAW minum. So daripada situ kita akan eager ataupun kita akan okey, tapi kat TikTok macam okey. Nak minum 3 teguk baca apa? Tuan Fadil rasa apa yang Tuan Fadil tahu? Selalunya Nabi SAW nak minum air, apa Nabi SAW lakukan? Untuk pergi ke masjid. Yang kelima, poin yang kelima, berdoa ketika memasuki masjid. So apa Nabi SAW lakukan ketika Nabi SAW pergi ke masjid adalah sebelum Nabi SAW masuk ke masjid, Nabi SAW baca doa. Apabila seorang masuk ke masjid, dia perlu berselawat. So sebelum masuk ke masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan mengucap salam ke atas Nabi dan membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bermaksud ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu bagiku. So bila kita masuk masjid, doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa ni rasanya setiap masjid ataupun surau, kebanyakannya lah, tak cakap semualah. Kebanyakan surau atau masjid ada doa ni. So bila kita baca, kita ingatkan, kita ingatkan diri kita supaya baca doa ni, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Selain ianya sunnah, kita berdoa juga supaya Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu rahmat untuk kita. Yang keenam adalah kita dalam sunnah adalah kamu memasuki masjid dengan melangkah menggunakan kaki kanan dan keluar dari masjid dengan melangkah menggunakan kaki kiri. So dengan kaki kanan, dan bila kita nak keluar daripada masjid, kita keluar dengan kaki kiri. Waalaikumsalam. Tajuk apa? Boleh baca dekat title kita. Yang ketujuh, sunnah yang ketujuh apabila kita pergi ke masjid. Sunnah ketujuh, sunnah Rasulullah ketika pergi ke masjid. Apa yang Nabi SAW selalu lakukan? Nabi SAW merebut saf pertama. Nabi SAW selalu merebut saf pertama. So apa yang Nabi SAW katakan? Lau ya'lamun nas. Ni hadis yang anda baca tadi. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi la yastahamu. Sekiranya manusia mengetahui kelebihan melangkan azan dan saf pertama, nescaya mereka akan mendapatkannya sekalipun dengan cara membuang undi untuk mendapatkannya. Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. So pada hadis ni Nabi SAW kata apa? Kalau kita tahu kebaikan saf pertama, kita tahu kebaikan kelebihan melangkah azan, kelebihan solat di saf pertama, orang akan berlumba-lumba untuk mendapatkan saf pertama. Sunnah yang ke-8 adalah kita berdoa ketika keluar dari masjid. So bila kita nak masuk tadi, kita baca Allahumma ftah li abwaaba rahmati, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat buatku. Yang ke-8, bila kita keluar daripada masjid pun kita baca juga doa, wa idza kharaja. Nabi SAW kata apa? Wa idza kharaja falyaqul. Nabi SAW kata bila kita nak keluar daripada masjid, kita berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apabila seorang keluar daripada masjid, maka hendaklah ia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon
darimu akan kurniaanmu. Kan kita minta fadl Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Tapi dalam dalam hadis yang lain, kan hadis Nasa'i, mereka tambah hadis ini, mereka katakan hendaklah ia berselawat ke atas Nabi apabila keluar dari masjid. Okay, maksudnya apabila kita baca doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadli, kita tambah, okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, sunnah yang ke-9. Okay, sunnah yang ke-9, apabila kita mendahulukan kaki kiri semasa melangkah keluar dari masjid berdasarkan ucapan Anas yang telah disebutkan tadi. Okay, so sunnah yang ke solat sunat tahiyatul masjid kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang ke-10, apabila kita seseorang tu pergi ke masjid, okay, solat sunat tahiyatul masjid. Okay, so apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan? Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'atain. Okay, direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila kamu memasuki masjid, janganlah kamu duduk sebelum kamu solat 2 rakaat. Okay, ni adalah solat tahiyatul masjid. Boleh belajar kan boleh tanya sesiapa yang tahu apa syarat-syarat untuk kita melakukan solat tahiyatul masjid, kan. Right, berkata Imam Syafi'i, solat sunat tahiyatul masjid diharuskan sekalipun ketika waktu-waktu yang diharamkan solat. Okay, maksudnya mengikut Imam Syafi'i kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okay, so apa yang Imam Syafi'i kata, walaupun kita masuk masjid, kan, pada waktu-waktu yang diharamkan salat, tetapi solat sunat tahiyatul masjid diharuskan. Apabila kita nak buat boleh, kita tak buat pun boleh. Okay? Tapi apa yang Ibnu Hajar katakan, okay, berkata Ibnu Hajar adalah imam lain pula, okay, semua para ulama berpendapat solat sunat masjid adalah sunat. Okay? Jadi solat sunat tahiyatul masjid adalah sunat. Okay. So itu adalah 10 sunnah yang Hana share pada hari ini. Sunnah pergi ke masjid. Okay, sunnah Rasulullah ketika pergi ke masjid. Okay. Okay, so insyaAllah Hana akan start sini pada topik sunnah. Okay, Hana nak share pula lagi satu kitab Mudahnya Menjemput Rezeki. Sini ramai kot yang tahu kitab ni. Okay, so insyaAllah untuk sunnah Hana akan sambung esok. Okay, since esok adalah hari Jumaat, kan. So Hana akan share sunnah Rasulullah sebelum tidur. Kenapa Nabi SAW lakukan sebelum tidur. Okay. Alright, so tadi sunnah Rasulullah, betul, Harith Zud. Kalau kita solat sunat tahiyatul masjid, syarat, antara salah satu syarat adalah untuk kita masuk masjid jangan duduk terus. Okay, nanti syarat dia, nanti kita tak akan dapat pahala solat sunat tu. Alright, so sunnah Rasulullah ketika pergi ke masjid tadi, pertama tadi bersegera pergi ke masjid, yang kedua membaca doa pergi ke masjid, yang ketiga berjalan ke masjid dengan sopan dan tenang, jangan kelang kabut. Okay, yang keempat berjalan kaki ke masjid, yang kelima berdoa semasa masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yang keenam, untuk kita dahulukan kaki kanan semasa masuk dan keluar dengan kaki kiri. Yang ketujuh, merebut saf pertama. Yang ke-8, untuk kita berdoa keluar dari masjid. Tadi masuk, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yang nak keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Okay, yang ke-9, ni dah sebut tadi lah, untuk kita keluar ke masjid dengan kaki kiri. Okay, yang ke-10, salat sunat tahiyatul masjid. Okay, so itu adalah 10 sunnah sunnah Rasulullah ketika pergi ke masjid. Alright, so next insyaAllah nak sharekan kitab ni.
Ramai kot yang tahu mudahnya menjemput rezeki. Ramai mungkin ada yang tak tahu dan mungkin juga yang tahu. Tapi buku ni sangat best. Okay, so kita tengok apa yang ada dalam kitab ni. Nak boleh share sedikit. So pengarang kitab ni adalah Fathuri Salahuddin. Fathuri Salahuddin. Okay, so dalam kitab ni antara kandungan dia adalah apa itu rezeki. Okay, so antara kandungan buku ni adalah apa itu rezeki, menjemput rezeki, cerita dia punya pengenalan mukadimah pun macam best. Bukan tak pasti nak perlu baca ke tak. Okay, so kita terus pergi pada bahagian 1. Okay, apa itu rezeki? Kan kadang-kadang kita selalu ingat rezeki tu hanya daripada wang ringgit, kan? Okay, so kita tengok apa itu rezeki. Okey, yang pertama, rezeki bukan sekadar yang nampak di mata. So apa-apa yang kita nampak di mata, kan, bukan itu saja yang dikatakan rezeki. Okey, menurut pengarang tafsir Al-Quran Asy-Sya'rawi. Okey, so nama tafsir ni adalah kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Rezeki adalah apa sahaja yang memberi manfaat kepada seseorang. Okay, so rezeki bukan sahaja yang nampak di depan mata, tetapi rezeki adalah apa sahaja yang memberi manfaat kepada seseorang. Okay, secara tepatnya beliau menulis rezeki adalah apa-apa yang kita rasakan manfaatnya, sama ada halal ataupun haram, sama ada baik ataupun buruk. Okay, sudah tentu tafsiran di atas mengubah persepsi kita terhadap rezeki, kan? So dalam fikiran kita selama ni, yang dipanggil rezeki tu adalah yang baik-baik saja, kan? Alright. Okay, so apa author ni berkata, kan? Pengarang kitab ni berkata rezeki ni adalah apa sahaja yang kita rasakan manfaat dia. Bermakna ia adalah rezeki kita. Dan segala sesuatu yang tidak dapat kita mengambil manfaat daripadanya, kan, walaupun milik kita, bukanlah rezeki kita, tetapi rezeki orang lain, kan? Faham tak? Okay, maksudnya apa-apa sahaja yang kita rasa benda tu memberi manfaat kepada kita, ia adalah rezeki kita, kan? Tetapi apa sahaja yang perkara tersebut tidak memberi manfaat kepada kita, walaupun benda tersebut, kan, perkara tersebut milik kita, kan, tetapi dia tidak memberi manfaat kepada kita, dan ia bukanlah rezeki kita, dia rezeki orang lain, kan? Contohnya apa? Contohnya buku, kan? Mungkin buku ni milik kita, tetapi kita tak buku tu tidak memberi manfaat kepada kita, ataupun kita tak guna pun, kan? Bila kita bagi orang lain, baru orang lain manfaatkan buku tersebut. Itu maksudnya bukan rezeki. Milik kita belum tentu ia adalah rezeki kita. Okay. Aisyah ada tengah live. Okay, sorry, Aisyah call. Okay.
Alright, so milik kita belum tentu rezeki kita. Suatu hari semasa sedang makan di sebuah kedai. So ni adalah kisah yang author ni dapatlah, yang dia experience, yang dia orang kata hadapi kan. Suatu hari semasa sedang makan di sebuah kedai, seekor kucing datang mengiau-ngiau di sisi saya. Okay, maksudnya di sisi orang tersebut. Keadaan ia mengiau begitu bersungguh-sungguh, malah suatu ketika ia melompat ke atas meja. Melihat kucing itu, hati pengarang kitab ni tersentuh. Kucing ini sangat lapar barangkali. Lalu saya ambil sedikit daripada lauk yang ada dan menghulurkan kepadanya. Kejadian ini membuatkan saya berfikir lagi, mengapa kucing ini datang ke meja aku, kan bukan meja orang lain. Okay, so dekat sini dah bukan milik kita, bahawa apa-apa yang kita ada kan dekat sekarang ni, contohlah kita tengah makan kan, kisah author ni dia sedang makan tapi kucing datang dekat dia kan. So mungkin makanan yang dia sedang makan tu adalah memberi manfaat kepada kucing tersebut kan. Okay, saya datang ke kedai makan ini, mengambil makanan dan membayarnya dengan duit saya. Oleh itu saya boleh kata makanan di pinggan adalah milik saya. Kan, itu kata saya. Hakikatnya milik saya bukanlah semuanya rezeki saya. Rupa-rupanya sebahagiannya adalah rezeki kucing itu. Okay. Kemudian saya melihat kepada saki-baki makanan di atas pinggan. Ada tulang dan beberapa cebisan lauk berbaki. Okay, sekali lagi ia bakal menjadi rezeki siapa? Si semut dan si lipas kan. Malah mungkin makhluk lain yang saya tidak nampak, iaitu jin. Tulang-tulang adalah makanan jin. Sekali lagi milik kita bukannya semuanya rezeki kita. So apa-apa yang kita ada sekarang ni belum tentu ia adalah milik kita. Okay. Apa yang didapati melalui usaha kita, terdapat padanya rezeki orang lain. Okay. So apa-apa yang kita usahakan, contohnya apa? Contohnya mungkin dekat sini ada yang bekerja kan, ramai yang bekerja kan, tapi sebab apa kita kena bersedekah kan. Sebab apa yang kita usahakan, mungkin dalam tu ada rezeki orang lain. Sebab tu kita kena bersedekah. Okay, padanya, maksudnya pada apa yang kita dapatkan kan, duit apa yang kita dapatkan daripada usaha kita, terdapat rezeki orang yang kita kenal, juga rezeki orang yang tidak kita kenal. Kita akan mengetahuinya apabila milik kita itu habis dimanfaatkan. Okay, maksudnya apabila kan Ustazah pernah berkata kan, apa-apa yang kita ada, contoh dulu kat masa siapa yang pernah sekolah dekat asrama kan, kita selalu bawa makanan banyak, letak dalam box kan, locker dan sebagainya. Tapi Ustazah selalu cakap apa tahu, apa yang kita ada sekarang ni bukan milik kita. Maksudnya makanan yang kita tak makan lagi bukan milik kita. Baju yang kita tak pakai tu kan bukan milik kita kan. Apa yang kita manfaat, apa yang kita consume, apa yang kita dah makan tu baru rezeki kita. Baru tu yang kita boleh katakan itu adalah rezeki kita kan. Makanan yang kita simpan, air yang kita simpan, tu belum lagi jadi rezeki kita kan. Okay, contohnya setiap bulan kita membawa pulang sejumlah gaji. Okay, contoh setiap bulan kita bawa berapa gaji, 3,000. Atau jika yang berniaga mendapat sejumlah pendapatan, kemudian sebahagian pendapatan itu digunakan untuk membeli ikan di pasar. Jadi itu adalah rezeki siapa? Rezeki si penjual ikan, sebab kita beli ikan tersebut. Keesokannya pula kita membeli pula makanan kucing. So di sana adalah rezeki kucing. Beberapa hari berikutnya ada orang datang ke rumah kita menjual minyak angin. Contoh ada orang datang ke kita jual barang-barang kan. Walau sudah ada minyak angin di rumah, kita masih membelinya kerana kasihan melihat wajah si penjual itu. Okay, itu sudah memang ditakdirkan rezeki sang penjual minyak angin. Okay, so apa-apa yang kita masih ada dan kita belum manfaatkan, itu adalah bukan rezeki kita. Okay, sehingga kita manfaatkan perkara tersebut, baru itu adalah rezeki kita kan. Baru boleh kita bagi tahu yang itu adalah rezeki kita. Okay, pada hujung minggu pula
kita dengar khabar anak jiran kita sakit dan kita melawatnya sambil menghulur sedikit sumbangan. Okay, baru kita tahu dalam gaji kita itu ada pula rezeki si anak jiran kan. Baru kita tahu rezeki yang kita dapat tu ada rezeki orang lain. Okay, jelaslah apa yang kita peroleh bukan semua rezeki kita. Milik kita bukan semua rezeki kita. Okay, so kita kena pasak tu dalam minda kita. Apa yang kita perolehi, apa yang kita dapat. Contohnya apa, gaji, ataupun mungkin ada orang bagi duit kan. Tu bukanlah milik kita sehingga kita gunakan perkara tersebut kan. Sehingga kita gunakan barang tersebut. Dan milik kita, apa yang kita miliki sekarang, bukan semuanya adalah rezeki kita kan. Kita tahu esok lusa dia menjadi rezeki orang lain kan. Okay, so poin yang kedua, rezeki lebih tahu alamat tuannya. Rezeki lebih tahu alamat tuannya. Okay, rezeki lebih tahu alamat tuannya. Pada suatu hari, saya dijemput menghadiri suatu jamuan. Okay, so pengarang kitab ni, dia dijemput untuk menghadiri suatu jamuan. Oleh kerana ada janji temu sebelumnya, saya terpaksa menolak jemputan itu. Okay, sebabkan dia ada janji temu sebelum menghadiri jamuan tu, dia terpaksa tolak jemputan jamuan tu. Namun apabila pulang ke rumah, terdapat sebungkus makanan di atas meja. So apabila dia balik, dia pulang daripada dia punya temu janji, dia nampak ada makanan dekat atas meja. Okay, dikabarkan ia dihantar oleh orang yang menjemput tadi. Okay, so orang yang jemput dia pergi jamuan tu kan, dia tak boleh pergi, tapi dia still dapat makanan daripada orang tersebut. Dikabarkan ia dihantar oleh orang yang menjemput tadi. Okay, apa lagi yang mahu saya katakan, begitulah apabila sudah rezeki, memang akan tiba juga. Tidak terkurang sedikit pun, tidak terlewat atau lebih cepat walau sesaat. Jelasnya tiada yang namanya kebetulan. Semuanya berlaku atas izin Allah. So dekat sini dia nak bagi tahu apa? Rezeki tu lebih tahu. Okay, rezeki tu lebih tahu dekat mana dia nak pergi kan. Bila dia nak pergi, cepat mana, lambat mana kan. Sebab ianya bukanlah kebetulan. Ia memang ditetapkan takdir oleh Allah SWT. Okay. Okay. So dia kata tadi, rezeki kan tak pernah terlewat, tak pernah terlambat kan, bertemu dengan tuan dia. Kenapa? Mengapa? Kerana sesungguhnya rezeki itu sudah ditakdirkan dari langit kan. So dekat dekat Lauh Mahfuz kan, masa kita 4 bulan kan di dalam kandungan ibu kita kan, Allah Ta'ala dah janji kan bila rezeki kita macam mana kan, rezeki kita macam mana, kita dikahwinkan dengan siapa, bila ajal kita kan, semua tu dah ditentukan oleh Allah kan. Bukan semua rezeki yang ditakdirkan untuk kita tu adalah rezeki yang halal. Di sana ada rezeki yang halal, juga rezeki yang haram, ada rezeki yang baik dan sebaliknya. Di sinilah ujian untuk kita, sebagaimana firman Allah SWT bermaksud, makanlah daripada makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Okay, suratul Baqarah. Okay, so tadi kan dia ada bagi tahu kan, bukan yang baik-baik saja adalah rezeki kan. Dia kata apa? Ada rezeki yang halal, juga rezeki yang haram, ada rezeki yang baik dan sebaliknya. Okay, so dekat sini dia ada share, syaitan saja nak kita mengambil rezeki yang haram kan. Syaitan mahu kita mengambil rezeki yang haram. So kita kena pandailah nilai sebagai seorang Muslim, betul tak? Alright, so okay, kejap je lagi Ana nak habis insyaAllah, lagi 5 minit. Alright, so Ana nak share. Dia kata syaitan mahu kita mengambil rezeki yang haram. So macam mana? Okay, keluar sahaja dari masjid. Okay, so ni dia menceritakan kisah seseorang. Nama orang ni Murad. Okay, keluar sahaja dari masjid, Murad mendapati selipernya tiada. So dia keluar dari masjid, dia tengok seliper dia tak ada. Macam kita lah kan pergi masjid, seliper hilang. Okay, selepas puas mencarinya di sekitar masjid, tidak juga ditemui. So dia pergilah mencari di sekitar masjid, tapi tak jumpa seliper dia tu.
Okay, pada masa itu syaitan mula berbisik. Selipar kamu sudah diambil orang, ambil saja selipar lain yang ada, pinjam dahulu, esok boleh pulangkan. Takkanlah kau nak pulang ke rumah berkaki ayam. Begitu halusnya jarum syaitan. So tengok dekat sini. Hana tak pasti ni kisah benar ke tak, tapi dia menceritakan lah kan, perkara yang mungkin banyak terjadi kan. Contoh selipar hilang, lepas tu syaitan pun mula bisik, ambil je selipar orang lain kan. Takkanlah kau nak pulang dengan kaki ayam kan, mestilah nak berjalan pulang dengan selipar kan. Nanti kalau nanti esok datang pulanglah balik kan, syaitan kata macam tu. Syaitan pun masuk lagi, bukannya ada orang nampak, bukannya ada orang tahu. Okay, ni nak menceritakan komen kan, macam mana kalau kadang-kadang kita ada kan berfikiran macam ni kan. Okay, lalu Murad ni pun termakan bisikan itu. Murad pun mengambil sahaja salah satu selipar di situ. Esoknya dia boleh memulangkan. Demikian katanya dalam hati. Okay, tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu kan, selipar yang dipinjam sebentar di masjid itu dianggap tidak penting untuk dipulangkan kembali. Okay, so once kita dah terjerat dengan apa yang syaitan kata, apa yang syaitan suruh kan, kita rasa benda tu dah tak penting dah kan. Macam kisah Murad ni, dia kononnya nak pinjam sebentar dekat kasut sesiapa dekat masjid tu kan, tetapi dia rasa hari demi hari, minggu demi minggu dia rasa dah tak penting dah kan. Dipinjam ni dia buat harta dia sendiri kan. Macam kita lah juga kan, kadang-kadang kita buat sesuatu kan, orang lain tak nampak. Okay, contoh apa yang kita boleh ambil, contoh solat kan. Solat, okay, nantilah buat, esok boleh ganti. Ataupun okay, esok aku start solat penuh kan. Ataupun dia cakap okay, esok ataupun start daripada maghrib ni aku akan solat penuh je. Okay, tapi hari demi hari kalau kita sentiasa buat macam tu, kita akan rasa benda tu solat tu dah tak penting dah. Okay, so nak ibaratkan macam tu lah. Okay, so yang si Murad ni pun kata okay, dah barang yang selipar yang dia pinjam tu dah rasa macam dah tak penting kan. Malah sudah dianggapnya miliknya kan. Dia buat kasut yang dia pinjam tu macam dia punya sendiri. Okay, dipakai ke sana kemari sehingga lusuh. Akhirnya selipar itu sudah sampai di hujung usianya. Tali dia putus, sudah tidak diperlukan lagi kan. Selipar yang diambil di masjid sudah memberi manfaat kepadanya. Selipar itu adalah rezekinya, namun ia adalah rezeki yang haram. Okay, so ini adalah perkara yang kita perlu titik beratkan juga kan. Kadang-kadang kita buat macam ni juga kan, maksudnya kita lakukan satu perkara tu kan, perkara tu adalah haram kan. Ataupun mungkin kita ambil barang adik-beradik kita kan, walaupun adik-beradik kita kan, kita ambil, kita guna sama benda tu rosak, sama benda tu lusuh, sampai memberitahu adik-beradik kita kan, sama barang tu rosak. Memang rezeki kita, maksudnya benda yang kita pinjam tu memberi manfaat kepada kita kan, rezeki kita. Tapi itu adalah rezeki yang haram. Kita kena jaga-jaga walaupun kita pinjam adik-beradik kita punya. Okay, but still, walaupun tu adalah adik-beradik kita punya, tapi ia bukanlah milik kita. Okay, ini adalah matlamat syaitan. Okay, so apa-apa yang kita lakukan tanpa memberitahu orang tersebut, itu adalah matlamat syaitan kan. Maksudnya dia ingat benda tu adalah rezeki kita, tapi itu adalah rezeki yang haram. Okay, tugasnya menakut. So apa tugas syaitan ni? Okay, dia tugasnya menakutkan kita sehingga kita berani mengerjakan dosa. Okay, so macam contoh yang nak bagi tahu tadi, kita nak tinggal solat, kononnya bukan kita lah, insyaAllah orang lain. Okay, nak tinggal solat. Okay, nak tinggal solat, lepas tu nanti kita plan, okay, nantilah esok aku janji aku nak solat penuh. Okay, tapi day by day syaitan akan hasut juga. Okay, syaitan akan ada kekuatan tu kan untuk menghasut kita
terus menerus kan. Maksudnya setiap kali kita nak buat macam tu, dia akan hasutkan kita, okay, esok lah kan. Kita jadi procrastinate kan, kita akan bertangguh buat kebaikan. Satu orang kata nak buat kebaikan, kita terus buat kan. Jangan tunggu, okay, esok nak start buat ni, esok minggu depan nak start, Isnin Selasa, Isnin Khamis puasa. Okay, terus buat. Okay, so insyaAllah sampai sini sahaja perkongsian Hana. Okay, so apa yang kita belajar tadi, sunnah Rasulullah SAW ketika nak pergi ke masjid. Yang kedua, kita belajar, okay, kita belajar yang rezeki ni walaupun milik kita, ia bukanlah milik kita sepenuhnya sekiranya ia belum memberi manfaat kepada kita. Okay, so kena ingat tu. Okay, kena ingat tu sentiasa bila kita dapat sesuatu kan, walaupun ianya baik ataupun buruk, ia tetap rezeki kita, tapi carilah rezeki yang halal, okay, dengan cara yang halal. Sama-sama Queen Liana, terima kasih join live Hana di IG Arayan Hijrah juga TikTok. Okay, so insyaAllah apa-apa yang memberi manfaat tolong ambil, dan jika nampak apa-apa kesalahan atau kekurangan daripada Hana, itu adalah dari kelemahan Hana sendiri, tak perlu ambil. Okay, so insyaAllah kita akhiri pada hari ini. Okay, terima kasih semua. Okay, so insyaAllah kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.